Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Karya Permatang Pasir, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, JK Masjid, pegawai-pegawai masjid serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan usaha kita yang kecil ini mendapat ganjaran dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan pengajian kita, bagi siapa yang belum niat i'tikaf terlebih dahulu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal majlis sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, sebelum kita meneruskan kitab berkenaan cerita dengan tentang Nabi, eloklah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan meneruskan pengajian kitab kita iaitu Mukhtasar Syama'ilin Nabi di Tirmizi yang dikarang oleh Al-Hafiz Muhammad bin Isa bin Sawrah Tirmizi. Mudah-mudahan apabila kita menambah pembacaan hadis, makin dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita telah selesai berkenaan dengan bab 8, iaitu berkenaan dengan bab pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seperti mana yang kita pelajari bahawa pakaian yang terbaik adalah berwarna putih, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Elok kita kafankan si mati dengan kafan warna putih. Yang kedua adalah warna hijau. Itu adalah pakaian ataupun warna kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga warna hijau adalah warna pakaian yang dipakai oleh ahli syurga. Jadi itu adalah berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita iaitu dalam bab 9, iaitu khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khuf ini apa tuan-tuan? Khuf ini adalah kasut kulit. Kasut kulit yang menutupi kaki hinggalah ke buku lali. Itu adalah khuf. Itu adalah khuf. Khuf ini boleh dipakai oleh sesiapa sahaja. Sama ada lelaki ataupun perempuan, orang yang sihat ataupun orang yang sakit, sama ada musim panas ataupun musim sejuk, ataupun orang itu tengah musafir ataupun orang itu tengah bermukim. Jadi orang yang memakai khuf, dia ada berkenaan dengan hukum dia. Sebab apa? Ada hadis nanti yang kita akan bincang bahawa ada satu kali itu Rasulullah SAW
dia membuat sesuatu perbuatan yang jarang orang lain buat, dan dijadikan hukum, iaitu berkenaan dengan menyapu air ke atas khuf. Maknanya kalau mengambil wuduk, kita kena basuh kaki, betul tak? Rukun wuduk. Tetapi ada satu perbuatan yang Nabi SAW tak pernah sahabat lihat. Tiba-tiba ada Nabi buat, iaitu ketika pakai khuf, Nabi time sampai part nak basuh kaki, Nabi tak basuh kaki. Maknanya Nabi tak tanggal khuf, Nabi ambil air sapu dekat atas khuf tersebut. Jadi itu adalah berkenaan hukum khuf, hukum memakai khuf. Jadi khuf ini kita boleh buat sama ada kita duduk dekat kampung Permatang Pasir. Contoh rumah kita dekat sini, kita duduk kat masjid, kita pergi masjid saja, kita tak pergi musafir pun. Tetapi hukum ini dibolehkan. Contoh kita pakai khuf, daripada rumah ke masjid, kita bawa ke masjid, kita pakai khuf, tak ada masalah, asalkan suci. Asalkan suci. Jadi itu adalah berkenaan dengan bab khuf. Ini disebut dalam kitab fiqh lah, insya-Allah. Jadi kita pergi kepada hadis yang ke-60 daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Buraidah ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Buraidah Al-Hushayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi dia bercerita apa? Dia bercerita bahawasanya an-Najashiyya ahda lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain aswadain sajadain falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima. Maksudnya sesungguhnya Al-Najashi ni apa? Al-Najashi ini ialah Raja Habsyah. Ia adalah gelaran bagi Raja Habsyah. Nama sebenarnya adalah Al-Ashamah nama sebenarnya. Kalau kat sini An-Najashi adalah gelaran raja. Macam kita dekat Malaysia ini kita panggil Sultan. Tetapi kalau macam dekat Raja Mesir daripada kaum Yahudi disebut sebagai Malik Al-Aziz. Walaupun nama dia bukan Malik Al-Aziz, tetapi gelaran dia tu. Macam Raja Rom orang panggil sebagai Qaisar. Qaisar, maknanya Qaisar itu bukan nama dia, tetapi gelaran bagi raja tersebut. Maknanya Qaisar ni banyaklah. Macam Kisra. Kisra ini adalah merujuk kepada Raja Parsi. Dan juga Firaun, itu Raja Mesir lah, daripada kaum Kibti. Tadi dia macam-macam gelaran. Dan kalau kita tengok Firaun ini macam-macam dekat zaman Nabi Musa ada, Nabi lain pun ada. Jadi Firaun itu adalah merujuk kepada gelaran raja tersebut. Tapi nama dia lain lah. Tetapi dekat An-Najashi ini nama sebenarnya adalah Al-Ashamah nama sebenarnya. Dia adalah Raja Habsyah. Jadi Rasulullah SAW ini dia pernah menyuruh sahabat untuk berdakwah dekat Habsyah ini. Habsyah ni kalau sekarang dekat Ethiopia. Sebab itu Raja Habsyah ni orang kata berkulit hitam. Macam negro sekarang ni lah, orang Afrika. Jadi An-Najashi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh untuk berdakwah ke sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tak pernah berjumpa dengan Najashi. Tak pernah berjumpa dengan Najashi. Dan Najashi ini adalah orang yang baik, orang yang soleh. Maknanya kalau sahabat itu datang kepada An-Najashi, semua nak tangkap orang Islam ni. Tetapi An-Najashi tak. Maknanya dia terima ajaran daripada sahabat itu. Dan dia memeluk Islam secara sembunyi. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tengok, dia sekarang berada di perkuburan Kristian. Kerana apa? Kerana orang Kristian menyangka yang dia ni Kristian, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat ghaib untuk dia. Pernah solat ghaib untuk An-Najashi ni kat Madinah. Maknanya dia meninggal kat Ethiopia. Jadi Rasulullah SAW dia mendapat perkabaran daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan Rasulullah SAW mengatakan bahawa An-Najashi ni telah meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW menangis dan kemudian solat ghaib di Madinah. Jadi An-Najashi ini bukannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana syarat nak menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali.
Walaupun dia macam rapat dengan Rasulullah tapi tak pernah berjumpa, ia tak dikira sebagai sahabat. Tetapi walaupun dia bukan sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kenal dia. Tetap memuliakan dia dengan menunaikan solat ghaib ke atasnya. Jadi dia bukannya sahabat. Jadi dia cerita apa? Sesungguhnya An-Najasyi ini pernah menghadiahkan sepasang khuf berwarna hitam pekat yang tidak berukir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi warna pekat macam warna kasut sekarang ni lah. Kasut yang diperbuat daripada kulit. Kulit kerbau ke warna hitam. Dia adalah warna hitam yang pekat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apabila mendapat hadiah daripada orang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memuliakan, akan meraihkan orang tersebut. Ini adalah satu sunnah yang jarang kita buat. Bila mana kita dapat hadiah, seeloknya kita dapat hadiah, kita terus buka. Kerana apa? Kerana kita macam excited. Maknanya kalau kita buka depan dia, jadi dia akan rasa, wah budak ni tak excited, budak kawan saya ni excited nak buka ni. Jadi kalau dibenarkan oleh orang pemberi hadiah itu, jadi boleh untuk buka. Contoh kita tanya ke orang tu bagi hadiah kat kita, boleh tak aku buka sekarang ni? Nampak macam excited kan. Jadi kalau dia tak benarkan, tak apalah, kita buka kat rumah. Tapi kalau dia benarkan, elok kita buka. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah. Kalau kita tengok hadis yang kedua, nanti Dihya bagi hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah pun buat perkara yang sama. Rasulullah terus membuka hadiah dan memakainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendapat hadiah khuf daripada An-Najasyi yang berwarna hitam pekat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memakainya. Fala bisahuma. Dia bukan summa. Fa itu maksudnya maka, maknanya terus pakai. Dan summa tawaddaa. Kemudian Nabi berwuduk dengan hanya menyapu di atas kedua khuf tersebut tanpa membasuh kaki. Ini adalah hukum. Tetapi kalau tuan-tuan tengok, lalu Nabi memakainya, kemudian berwuduk dengan hanya menyapu di atas kedua khuf tersebut tanpa membasuh kaki. Kalau tuan-tuan tengok secara literal, hadis ini menunjukkan bahawa boleh ke pakai khuf macam tu sahaja tanpa berwuduk. Jadi kat sini kita perlu mendapat penelitian daripada ulama. Jadi kalau kita tengok syarat untuk memakai khuf, mestilah seseorang itu perlu berwuduk terlebih dahulu. Dah selesai membasuh kaki kanan, kaki kiri, dah selesai wuduk dia, barulah memakai khuf. Bukannya time tak ada wuduk ataupun dalam keadaan berhadas terus pakai khuf. Jadi kalau kita tengok dekat fala bisahuma, fa itu maka, maknanya Nabi terus pakai. Tetapi kalau kita tengok summa ini kemudian ini bukan maksud Nabi terus berwuduk. Bukan Nabi terus berwuduk, maknanya Nabi dalam keadaan bersuci dahulu, kemudian barulah Nabi berwuduk dan menyapu di atas kedua khuf tersebut. Jelas ya? Maknanya Nabi tak terus buatlah dalam keadaan berhadas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk terlebih dahulu. Sebab itu mazhab Syafi'i dan mazhab lain mengatakan nak mengambil pakai khuf, mesti orang itu dalam keadaan bersuci, iaitu bersih daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Itu adalah syarat untuk memakai khuf. Dan juga apabila kita ni nak memakai khuf, mestilah khuf itu memenuhi kaki tersebut. Daripada hujung kuku sampailah ke buku lali. Maknanya tak ada lubang, tak ada lubang-lubang. Kalau macam kita pakai slipper crop, contohnya pakai slipper crop, kita nak buat pakai khuf, tak boleh. Syarat khuf dia adalah kasut kulit yang memenuhi kaki tersebut hinggalah ke buku lali. Itu khuf. Dan ketiga syarat memakai khuf ini mestilah dia tahan nasak. Maknanya dia kuat. Dia bukan jalan sikit-sikit je terkoyak lah apalah. Dia mestilah syarat tersebut. Yang keempat, syarat dia mestilah dia kalis air. Kalau stokin, dia dah macam memenuhi syarat, betul tak? Dia dah tutup daripada kaki hingga ke buku lali. Dia macam dia memenuhi ruang antara kaki tersebut, tetapi dia tak tahan, dia menyerap air. Jadi dekat sini stokin bukannya khuf menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab lain mengatakan boleh pakai stokin untuk dibuat khuf. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh buat. Kerana apa? Syarat yang keempat mestilah dia tahan
Dia bukannya, dia mestilah kalis air. Air tak lalu dekat atas khuf tersebut. Yang kelima, syarat dia mestilah khuf itu adalah suci, diperbuat daripada bahan yang suci. Kalau bangkai sekalipun, dia mestilah yang telah disamak. Yang telah disamak barulah boleh memakai khuf tersebut. Jadi itu adalah kelima-lima syarat untuk memakai khuf ni. Tetapi tempoh nak memakai khuf ni tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang bermukim macam kita ni tak keluar kampung hutan pasir, maknanya pergi rumah, masjid, minum kopi contoh kan, tak keluar mana-mana. Jadi hukum kat situ memakai khuf ini adalah 1 hari 1 malam. Tapi kalau orang yang musafir lebih 2 marhalah, contohnya ambil anak KTL contohnya lebih 2 marhalah. Jadi boleh nak pakai khuf. Berapa hari boleh pakai khuf? Bagi orang yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Maknanya itu adalah tempoh untuk memakai khuf. Tetapi itu adalah tempoh berkenaan tempoh memakai khuf. Jadi bilakah tempoh bermulanya memakai khuf tersebut? Bilakah di start hari yang pertama ataupun masa yang pertama memakai khuf tersebut? Contohnya kita pakai khuf pukul 6 pagi. Kita dah siap berwuduk, kita pakai khuf, kemudian kita nak pergi solat subuh contohnya. Kemudian bilakah waktu bermulanya tempoh khuf tersebut? Adakah tempoh pukul 6 pagi? Jawapannya tidak. Jawapannya adalah ketika mana kita terbatal wuduk. Terbatal dalam keadaan berhadas. Contohnya pukul 9 kita terkentut. Jadi waktu itulah bermulanya memakai khuf. Bermulanya tempoh sehari semalam. Maknanya pukul 9 pagi bermulanya tempoh khuf tersebut sampai dah 9 pagi esok dah tu. Maknanya 24 jam sehari semalam. Jadi adalah tempoh memakai khuf, dan bermulanya tempoh khuf itu adalah ketika dalam keadaan berhadas. Dan juga nak memakai khuf ini, kalau dah memenuhi syarat memakai khuf, kalau kita mengambil wuduk, kita ambil wuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kemudian nak basuh kaki tu tak payah basuh kaki, tak payah nak tanggal khuf dan sebagainya. Kita ambil air, kita sapu dekat atas khuf tersebut. Tapi kalau Sayyidina Ali pernah kata, kalaulah Islam ini ikut logik akal, tentulah basuh kaki dekat bawah khuf tersebut. Kerana apa? Yang kotor yang mana? Atas ke bawah? Yang pijak lantai bawah ke atas? Jadi patutnya yang basuh bawah ke atas? Patutnya yang basuh bawah. Tetapi kalau nak Islam ini ikut logik akal, mestilah basuh bawah. Tapi Islam bukannya semata-mata ikut logik akal. Sebab itu Islam menyapu dekat atas khuf. Jadi ini adalah dalil yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyapu di atas kedua khuf tersebut tanpa membasuh kaki. Jelas ya? Boleh. Maknanya sehari semalam tu kita tak tanggal. Kita tak tanggal. Macam dia macam stokin tapi dia macam kulit. Kalau tuan-tuan beli kat Shopee ada benda tu. Kalau tengok kat Shopee type khuf, ada akan keluar dia macam stokin tapi dia kulit. Maknanya dia kuat. Dia kuat, dia tak tahan air. Kalau air masuk pun kena kat jahitan yang tepi tu sahaja. Maknanya sikit lah air masuk. Itu adalah khuf. Dia boleh bawa ke mana-mana. Tapi sebelum masuk masjid, bersihkan terlebih dahulu baru masuk masjid. Dia boleh nak buat. Sama ada orang yang bermukim ataupun musafir macam kita ni, kita duduk kat rumah saja, boleh kita nak bermukim. Contohnya PKP, kita duduk rumah. Kita rumah sejuk pasal aircon 24 jam. Sekarang ni musim hujan pula kan. Kita nak pakai khuf, boleh sehari semalam. Contohnya kita hadas pukul 9 pagi sampai lah esok tu, 9 pagi esok tu. Kemudian kita nak meneruskan lagi. Tempoh dia adalah sampai 9 pagi esok dah tu. Kemudian kita nak sambung lagi sehari semalam. Kita tanggalkan khuf tersebut, kita mengambil wuduk, kita basuh kaki. Kemudian kalau kita pakai khuf balik, itu bermula tempoh balik sehari semalam itu. Maknanya ketika berhadas lah yang kali kedua tu. Maknanya boleh pakai berulang-ulang, tetapi sehari semalam mesti tanggalkan. Mesti tanggalkan khuf tu, ambil wuduk macam biasa, basuh kaki, kemudian boleh pakai khuf. Dia kalas air. Boleh dijadikan khuf kalau memenuhi syarat.
Tapi kalau tengok khuf itu tahan nasak ataupun tidak, kuat ataupun tidak. Contohnya kalau kita bermukim sehari semalam, kalau kita mengambil masa perjalanan 15 jam, contohnya kalau kita 24 jam, tolak makan minum 15 jam, boleh tak? Andaian untuk mengatakan itu kuat ataupun tidak. Kalau kita berjalan selama 15 jam, rosak tak khuf tersebut? Kalau tak rosak, kita buat andaian ini tebal ni. Kalau tebal ni, kalau tebal untuk sehari semalam, boleh untuk kita pakai. Tapi kalau kita buat andaian, ini tak sampai jalan 15 jam ni, mungkin rosak ni, jadi tak boleh pakai khuf tersebut. Itu andaian. Macam mana kita nak tahu ketebalan ataupun tahan nasaknya khuf tersebut. Jadi yang macam umrah tu kena tengoklah ketebalan talis air ataupun tidak. Tengok memenuhi antara kaki hingga ke buku lali, mesti suci dan sebagainya. Boleh. Contoh kita jalan naik motor pakai khuf, masuk dalam kita basuh dulu, kemudian kita semayang, boleh. Tapi orang pelik sebab apa? Tak ramai buat. Hilang. Itu adalah hadis yang ke-60 daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang ke-61 daripada Asy-Sya'bi berkata, Asy-Sya'bi ini adalah orang tabi'in, bukannya sahabat, dia adalah tabi'in, bahawa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia tergolong dalam sahabat yang besar. Dia adalah seorang yang berani. Kerana apa? Kerana dia turut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bai'ah Ar-Ridwan. Dan juga dia berani macam mana ketika peperangan Yarmuk, dia sehingga mata dia buta. Sebabkan dalam peperangan Yarmuk tu mata dia buta. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan juga dia adalah seorang yang panjang akal. Contohnya Al-Muawiyah, selepas zaman pemerintah Khulafa' Rashidin, Al-Muawiyah dia memerintah, dia melantik Al-Mughirah bin Syu'bah ini sebagai gubernur di Kufah. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia menetap di Kufah sehinggalah dia meninggal pada tahun 50 Hijrah, dan ketika itu dia berusia 70 tahun. Ini adalah berkenaan cerita Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang buta matanya untuk menegakkan Islam, yang buta matanya untuk dalam peperangan Yarmuk. Jadi dia berkata apa? Dia berkata ahda Dihyah din Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma wa qala Israilu an Jabir an Amir wa jubbatan falabisahuma hatta taharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adhakiyun huma amla. Maksudnya Dihyah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang yang handsome. Macam mana kita nak tahu handsome ke tak? Kalau malaikat Jibril datang ke bumi, dia akan menyerupai manusia. Dia akan menyerupai Dihyah ini. Dihyah Al-Kalbi. Dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang handsome. Dihyah menghadiahkan sepasang khuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Maknanya Nabi terus meraihkan hadiah yang diberi tadi. Jadi falabisahuma, maknanya maka Rasulullah SAW terus memakainya. Ini adalah satu contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan ikutan. Dapat hadiah, kita raikan orang tersebut. Kemudian menurut riwayat Israel daripada Jabir, daripada Amir, dan juga sehelai jubah. Jadi menurut riwayat Israel ini, Nabi Dihyah ini bukan bagi sepasang khuf sahaja, tetapi bagi juga sehelai jubah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kedua-duanya sampailah koyak. Nampak tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan sahabat sehinggalah pakaian ataupun capan yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu sampai koyak. Maknanya cakap apa? Contohlah tuan-tuan, kita bagi hadiah dekat sahabat kita. Contohnya, kita bagi hadiah jam. Kita tengok, kita bagi sebelum PKP tahun 2020. Tengok 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dia pakai lagi jam tu. Maknanya kalau kita nampak orang yang bagi hadiah tu, dia nampak dia pakai lagi, kita terasa terharu tak?
Macam itulah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila menerima hadiah, Rasulullah SAW meraihkan dengan menerus memakainya, dan kalau nak pakai sehingga koyak. Pakai sehingga habis penggunaan tu. Kalau bateri jam tu sehingga habis, dia ganti bateri tu, mana dia sayang betul-betul dekat jam itu. Itu kita buat dekat orang yang tersayang. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dekat semua orang. Buat dekat semua orang, mana semua sahabat yang memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menerimanya, memakainya, meraihkannya. Jadi Nabi SAW tidak mengetahui apakah khuf itu berasal dari kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Ini adalah salah satu contoh ikutan tauladan yang kita boleh ikut. Maknanya apa? Maknanya kalau kita terima hadiah, kita tak payah tanya, ni mana datang ni? Kita macam nak memburuk orang tu pula kan. Kita nak macam memburuk orang tu. Contoh kau bagi phone, mana kau dapat phone ni? Kau curi ke? Kita tanya macam tu pula kan. Seleloknya tak tanya. Nabi tidak mengetahui. Maknanya Nabi tak tanya khuf ini berasal daripada mana, daripada kulit yang sembelih ataupun tidak. Itu adalah ada berkenaan menerima hadiah daripada orang yang soleh ataupun orang yang baik. Akan tetapi kalau kita menerima hadiah daripada seseorang yang jelas kita tahu yang dia ni contohnya buat perniagaan yang haram, ataupun dia ni memang kaki mencuri, itu memang kita kena ambil tahu. Ini mana kau ambil ni? Mana asal ni? Tapi kalau jelas benda tu, maknanya kita tanya. Tetapi kalau kita kenal orang tu, kita menerimanya, kita jangan tanya pula, ini brand apa ni? Ori tak ori ni? Maknanya kalau kita dapat hadiah, kita terus mengambilnya tanpa kita buat kritikan. Dan juga berdasarkan kepada hadis ini, dari kulit binatang yang disembelih ataupun tidak, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia berdasarkan ungkapan ini menjadi dalil bahawasanya sucinya barang yang datang daripada sumber atau asal usul yang tidak diketahui, sama ada suci ataupun tidak. Jadi menurut Ibn Hajar, hukum inilah yang muktamad daripada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maknanya kalau kita jumpa bulu contohnya, kita tak boleh mengambil hukum ini najis kalau kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu ni adalah najis, daripada najis yang bukannya haiwan yang disembelih, haiwan yang tidak boleh disembelih, macam bulu kucing contohnya kan. Bulu kucing kalau tertanggal daripada badan dia adalah najis. Tapi kalau kena kat pakaian kita, dia adalah, kalau bawa semayang, sah semayang tersebut. Kerana apa? Kerana dia adalah najis yang dimaafkan, kerana sedikit. Tetapi kalau kita tak tahu asal usul bulu tersebut jumpa, jadi kita mengatakan asal usul tu kita tak tahu, jadi kita nisbahkan kepada harus, maknanya dia adalah bukannya haram, ataupun kita tak tahu asal usul dia, jadi kita tak boleh kata ni haram, ni suci ataupun tak suci dan sebagainya. Inilah pendapat muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan juga ada juga ulama yang mengatakan, mengistimbatkan ungkapan ini dia menjadi dalil bahawa samak akan membersihkan kulit, sekalipun kulit daripada binatang yang tidak disembelih ataupun yang tidak boleh disembelih, contohnya kulit harimau. Kalau dia tertanggal, dia adalah najis. Dia adalah najis sebab apa? Dia adalah bangkai. Tetapi macam mana kita nak sucikan bangkai tersebut? Kita sucikan dengan menyamakkan dia. Jadi kalau kita tengok samak, tak ada apa semua tu, jadi dia boleh suci, maknanya boleh dipakai dalam kehidupan seharian kita. Contohnya kalau kita pakai baju kulit harimau ataupun beg daripada kulit buaya, boleh pakai asalkan telah disamak, dah buang lendir-lendir tu, boleh itu untuk memakainya. Walaupun disamak dengan daripada orang Kristian, orang bukan Islam, walaupun disamak menggunakan cecair kimia dan sebagainya, asalkan lendir-lendiran tu buang, mana boleh kita menyamak dengan menggunakan itu, asalkan bersih daripada lendiran, darah dan sebagainya. Jelas? Itu adalah ungkapan bahawa khuf itu berasal dari kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Jadi Rasulullah menerima khuf itu dalam keadaan yang bersih, maknanya tak ada lendiran darah dan sebagainya. Nabi tak tanya pun binatang ini ni pada kulit apa? Kulit biawak ke? Kulit buaya ke? Tak tahu. Jadi sebab itu mengambil hukum bahawa samak itu adalah menyucikan bangkai ataupun kulit bangkai tersebut.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa memakai khuf ketika bermusafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak bermusafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memakai khuf untuk menjaga kaki daripada panas ataupun sejuk. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika bermukim, Nabi sallallahu alaihi wasallamnya memakainya kadang-kadang sahaja. Kadang-kadang sahaja. Jadi orang yang berhadiah tak perlu. Jadi orang yang bermukim, Nabi mukim, Nabi memakai kadang-kadang sahaja. Ini adalah berkenaan dengan bab khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 pasang khuf sahaja. Pertama, dia hadiah daripada Najasyi ada, hadiah daripada Dihya Al-Kalbi ada, dapat daripada peperangan perang Khaybar, mana Rasulullah SAW mendapat harta rampasan Al-Ghanimah, mana dapat sepasang khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam ada daripada kepunyaan tersebut, daripada harta Al-Ghanimah. Itu adalah berkenaan dengan bab khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sikit saja bab ni, 2 bab sahaja, tapi kita telah memperincikannya sebaik mungkin. Jadi ini adalah khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sedikit bab 10. Bab 10 berkenaan dengan capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pelapis yang menjaga tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh disebut juga sebagai slipper, sandal dan sebagainya. Jadi kalau kita dengar Imam At-Tirmizi pun dia membuat satu bab berkenaan dengan capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang zaman sekarang ni dia menafikan capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak kat kepala pun kau salah. Apa salah tak ada masalah. Letak kat kepala logo capal, tak ada masalah. Jadi puak-puak sekarang ni dia nak mengucap-kacirkan orang Islam zaman sekarang ni. Jadi orang awam dia tak belajar apa-apa, dia akan terikut. Kalau orang tak tahu apa-apa tuan-tuan, dia akan terikut golongan-golongan macam ni. Kerana apa? Golongan macam ni dia akan terus ni ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada Al-Quran. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah dia mengambil hukum banyak daripada Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya. Jadi tak ada masalah. Jadi orang yang awam ini dia akan terikut dengan golongan yang berdasarkan hadis. Maknanya sikit hadis, bukan nak salahkan hadis, tapi hadis itu bukannya perlu diteliti secara literal, tetapi perlu mengikut ulama' juga. Sebab itu isu Ustaz Muhaizat sekarang ni, kalau sebelah ke kanan ada ulama' ke kiri, hamba akan ikut ke kiri, tak ada masalah pun. Kalau orang awam pun saya rasa boleh faham. Maknanya kalau kita nak faham hadis, kita kena faham hadis secara literal ataupun macam mana. Maknanya kalau kita terus rujuk hadis, contohnya kita baca hadis yang kitab Sahih Bukhari, tapi kalau kita pemahaman kita menyeleweng daripada pemahaman ulama, ustaz-ustaz, adakah kita perlu juga ikut pahaman yang menyeleweng yang kita baca dekat hadis tu? Sedangkan pemahaman kita berbeza dengan pemahaman ulama. Pemahaman ulama ni belajar daripada zaman bila, berpuluh-puluh tahun. Kau baru baca Sahih Bukhari, baru baca secara literal dah ikut Rasulullah. Sedangkan kau tak faham apa hadis Rasulullah SAW. Sebab itu Ustaz Muhaizat cakap macam tu. Tapi orang Wahabi ni dah ambil sikit-sikit. Dia kata Ustaz Muhaizat ini menidakkan hadis Rasulullah. Jadi ini adalah satu fahaman ataupun benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah. Jadi tak ada isu pun sebenarnya. Macam tu juga dengan capal Rasulullah. Pernah jadi isu yang hot pada zaman dulu, yang ada campak topi ada logo capal. Tak ada masalah kalau nak buat, tak ada masalah. Kerana apa? Zaman sahabat juga, contohnya Anas bin Malik, dia menjaga capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selepas Rasulullah SAW meninggal, capal itu dijaga oleh Anas bin Malik. Setiap malam kalau Rasulullah ada rindu Rasulullah SAW, dia tengok capal Rasulullah SAW, dia menangis. Jadi dia merindui Rasulullah. Contoh kalau kita letakkan logo dekat gambaran capal kita kat kopiah, tak ada masalah. Kalau kita nak menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap Rasulullah SAW. Jadi pokok macam ni, dia macam nak menghapuskan nilai-nilai macam tu. Dia nak menghapuskan nilai-nilai macam tu. Jadi bahaya puak-puak macam ni. Jadi kita ikut ulama' Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini adalah bab 10 capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita sedikit hadis yang ke-62
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab apa radhiyallahu anhuma? Kerana Abbas adalah pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu tu adalah anak kepada Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut sebagai radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu seorang sahaja, radhiyallahu anhuma dua orang. Kalau ramai radhiyallahu anhum. Jadi radhiyallahu anhuma dia pernah bercerita, kana lina'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalani musanna syiraquhuma. Jadi Ibn Abbas dia menceritakan bahawa capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai dua tali kulit yang bercabang dua. Qibalani ini kalau menurut ulama mengatakan, menurut Imam Ibn Asir, al-qibal bermaksud zimam an-na'li, maksudnya tali penambat pada capal ataupun tali penyangkut kaki pada capal, yakni tali kulit yang berada di celah antara dua jari kaki. Maknanya capal Rasulullah ini ada dua penyangkut dekat kaki di celah-celah jari tersebut. Jadi menurut keterangan Syekh Al-Baljuri, di manakah letaknya jari itu adalah satu tali diletakkan di antara ibu jari dan juga jari telunjuk, dan juga satu lagi tali di antara jari tengah dan juga jari manis dekat kaki itu. Itu adalah capal Rasulullah SAW, talinya adalah dua bercabang. Tapi kalau kita tengok slipper zaman sekarang tak ada. Paling ada pun satu sahaja dekat celah ibu jari tu. Capal Rasulullah ada dua. Satu dekat antara tali tu antara ibu jari dan juga jari telunjuk, satu lagi dekat jari tengah dan juga jari manis itu dekat kaki. Itu adalah capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiraquhuma. Syiraquhuma ini adalah tali kulit yang merentang permukaan capal itu, yakni daripada depan hinggalah ke belakangnya. Daripada hadis ini dapat kita faham, mengetahui bahawa capal Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dua tali penambat kaki, maknanya qibalani dan juga syiraquhuma, maknanya tali perentang. Maknanya macam mana nak cakap? Capal Rasulullah, boleh bayar logo capal Rasulullah tu. Tali ada dua dekat sini. Kemudian ada syiraquhuma, maknanya tali yang mengikat daripada depan hingga ke belakang. Maknanya dia macam X macam ni, kaki tu. Maknanya kibalani itu adalah yang mengikat antara celah jari, dan kemudian syiraquhuma itu adalah dua tali yang mengikat kiri dan kanan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya atas macam kiri dan kanan lah. Maknanya kalau kita pakai selipar, ada satu selipar tu dia boleh mengikat. Maknanya dia menjaga kaki tu daripada terbuka daripada kasut itu. Itu adalah syiraquhuma. Maknanya dua dekat celah jari, dua dekat yang menjaga kaki tersebut. Jelas kan? Itu adalah hadis yang pertama dalam bab capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi sedikit pada hadis yang ke-63. Hadis yang last lah kita malam ni ya. Dalam satu riwayat, Isa bin Tahman radhiyallahu anhu berkata, akhraja ilaina Anasun ibn Malik na'nain jardawaini lahuma qibalani fahaddathani Thabit ba'du an Anasin annahuma kanata na'lai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik dia pernah memperlihatkan kepada kami sepasang capal yang tidak berbulu kulitnya dan mempunyai dua tali. Memperlihatkan kepada kami itu siapa? Adalah anak murid kepada Anas bin Malik. Ini adalah setelah Rasulullah SAW meninggal. Anas bin Malik ini dia mempunyai anak murid yang disebut sebagai tabi'in. Iaitu ada dua orang yang diceritakan dalam hadis ini. Yang pertama adalah Isa ibn Tahman dan juga Thabit radhiyallahu anhu. Jadi Thabit sini juga adalah seorang tabi'in. Tapi Thabit ini adalah yang lebih rapat dengan Anas bin Malik. Thabit ini mengatakan, aku berdamping dengan Anas bin Malik ini 40 tahun. Dan aku tak pernah tengok orang yang lebih kuat beribadah berbanding Anas bin Malik. Aku tak pernah jumpa orang yang kuat beribadah berbanding Anas bin Malik. Maknanya Anas bin Malik ni orang yang kuat beribadah. Maknanya Thabit ini lebih rapat daripada Isa. Maknanya Thabit ini lebih rapat dengan Anas bin Malik. Sebab itu bila Anas bin Malik pernah memberikan kepada kami sepasang capal yang tidak berbulu kulitnya dan mempunyai dua tali. Ketika itu dalam satu majlis macam sekarang ni lah, Anas bin Malik di sini dipertontonkan dia bawa capal, dia tunjuk sahaja.
Kemudian selepas balik, selepas habis majlis, Sabit menerangkan kepada saya bahawa daripada Anas bin Malik itu bahawa ia adalah capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Anas tak beritahu, tetapi Sabit radhiyallahu anhu dia tahu. Kenapa dia rapat dengan Anas bin Malik? Sebab apa? 40 tahun dia duduk bersama. Sebab itu Isa ni dia tak tahu. Dia tanya Sabit ni tu capal siapa tu. Jadi Sabit dia kata ini adalah capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi capal Rasulullah SAW dia tidak berbulu. Maknanya kulit itu kalau disamak dia buang kulit bulu dia tu. Maknanya kalau kulit kerbau dia buang kulit bulu-bulu dekat kulit kerbau tu, kemudian dibuat sebagai capal. Capal dia tidak berbulu dan juga mempunyai 2 tali. Ini adalah kriteria ataupun ciri-ciri capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekadar ini sahaja. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf anda tergesa bahasa ataupun tersalah bicara. Aku ni qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan istighfar Rasulullah.